A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini 5 Safar 1444 Hijrah bersamaan dengan 2 September 2022 Masihi. Alhamdulillah, pertamanya pada hari ini kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan nikmat, rahmat dan inayah darinya kita dapat lagi, pertamanya dapat lagi hidup dalam keadaan sedar bahawa kita adalah seorang yang mengakui keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rukun iman yang 6, dan juga kita hidup dalam keadaan kita sedar bahawa kita adalah seorang umat Islam yang mana rasulnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya. Saya Abdul Qadir bin Syahrudin, mewakili Persatuan Belia Masjid Selangor, pada hari ini memenuhi undangan untuk berkongsi kepada muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala semua, untuk bercerita tentang satu tajuk terkait dengan peristiwa semasa kita, iaitu tajuknya berbunyi Merdeka Diri Mengabdi Kepada Ilahi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sekali lagi diumumkan bahawa kita program dan kerjasama Masjid Qaryah Kampung Rincing Hulu ni, pada setiap bulan hari Jumaat minggu pertama, umpamanya macam hari ni lah, kita ada buka klinik faraid, ada buka kaunter klinik faraid di luar, bermula dari jam 10 pagi sampailah kepada jam 3 petang nanti. Jadi untuk mana-mana ahli qaryah yang berkelapangan pada waktu tersebut, bolehlah singgah ke kaunter untuk dapatkan penerangan, penjelasan, untuk bertanya, untuk dapatkan bimbingan, langkah-langkah yang perlu dibuat terkait dengan perancangan harta dan pengurusan pusaka. Baik, sekarang untuk kita bermuhasabah, terutamanya diri saya lah, untuk memperingatkan diri sendiri dan tuan-tuan semua tentang apa erti dan nilai kemerdekaan yang dituntut dalam Islam. Okey, merdeka secara umumnya dapatlah kita fahami bahawa ia adalah satu bentuk kebebasan, dan kebebasan tersebut ialah kebebasan untuk memilih, yang mana setiap umat manusia ni secara lahirnya, secara asasinya, secara awalnya, memang apabila dilahirkan ke atas dunia ini, maka dia adalah seorang yang bebas, bebas untuk memilih. Cuma bayi tu dia perlukan jugalah kepada penjaganya lah. Kalau waktu baby masih kecil, bayi kan, jadi adalah penjaganya yang akan memilihkan untuk dia nak pilih makan apa, nak pilih pakai apa, nak kena jaga tidurnya dan sebagainya lah. Okey, baik. Jadi secara umumnya merdeka ialah bebas memilih. Lawan kepada merdeka ialah belenggu ataupun penjajahan. Jadi apabila setiap daripada kita telah mengecapi kemerdekaan, bermaksud kita bebas untuk memilih daripada terpengaruh dengan sebarang bentuk belenggu untuk menguasai atau mempengaruhi apa yang kita nak pilih.
Itulah merdeka. Sekarang ni, sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, adakah kita boleh memilih sesuka hati? Untuk itu kita kena melihat pula bentuk-bentuk belenggu yang ada. Belenggu contoh-contohnya adalah belenggu dari segi pemikiran termasuklah yang dipengaruhi oleh media massa seperti radio, televisyen, internet, media sosial. Itu adalah salah satu bentuk belenggu. Okey. Bentuk lain belenggu ialah belenggu kesihatan, yang mana kita dah alami sejak hadirnya COVID-19 ni, dan juga bentuk-bentuk penyakit-penyakit yang lain yang telah ada. Itu belenggu kesihatan. Belenggu lain berbentuk belenggu keuangan ataupun belenggu ekonomi, yang mana jika seseorang itu mempunyai hutang ataupun tidak berkemampuan dari segi kewangan, maka tak banyak perkara yang dia boleh pilih. Dia boleh pilih apa yang ada saja. Jadi dia tidak begitu merdeka lah dalam membuat keputusan. Apa lagi bentuk belenggu yang ada? Belenggu dari segi hubungan. Belenggu dari segi hubungan ni termasuklah hubungan antara majikan dan pekerja, hubungan antara sesama kawan-kawan, hubungan antara penguat kuasa, pihak berkuasa tempatan dan juga masyarakat awam, kan? Jadi itu belenggu apa yang ada? Belenggu ikutlah. Kalau kita setiap tindak tanduk kita buat keputusan tu adalah disebabkan perkataan-perkataan orang-orang tertentu, bukan disebabkan atas kesedaran kita dan ilmu yang kita dah belajar, maka kita terbelenggu dengan kata-kata mereka dalam bentuk kejahilan lah. Jadi kita terbelenggu dalam bentuk kejahilan. Jadi apa yang penting tentang kemerdekaan ni ialah dia bukan cerita merdeka daripada peperangan, bukan cerita merdeka daripada sebarang kuasa luar yang seakan-akan hendak menguasai ke atas tanah air yang kita ada. Bukan itu. Tetapi hari ini kemerdekaan yang dituntut adalah merdeka untuk kita bebaskan diri daripada belenggu kejahilan. Kejahilan tentang apa? Kejahilan tentang bagaimana sepatutnya diri kita sebagai hamba Allah mengabdikan diri kepadanya. Itulah kemerdekaan yang dituntut. Dan juga untuk mentaati Rasul. Baik. Hari-hari kita dituntut wajib, kan, sebagai seorang Muslim untuk membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali sehari. 2 pada waktu subuh, pada waktu zuhur 4, kalau hari Jumaat 2, pada waktu asar 4, pada waktu maghrib 3, dan pada waktu isyak 4. Jadi kalau dijumlahkan secara asasnya 17 kali sehari. Untuk setiap rakaat wajib membaca surah Al-Fatihah. Jadi kita telitilah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah tersebut, iaitu ayat yang kelima. Mafhumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi inilah tuntutan yang kita perlukan untuk kita bebaskan diri, untuk bebas membuat keputusan ke arah apa sahaja yang diredai oleh Allah. Dan bagaimana untuk mendapatkan keredaan Allah itu adalah dengan kita memenuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan untuk memenuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya itu,
bukanlah sesuatu perkara yang tiada cabaran. Ada pelbagai macam cabaran yang Allah datangkan sebagai bentuk ujian keimanan untuk kita, maka dengan itulah kita memohon pertolongan kepadanya. Dan Allah sendiri yang perintahkan supaya kita mohon pertolongan tu sebanyak 17 kali sehari sekurang-kurangnya. Okay. Jadi dalam konteks hari ini, untuk merdeka diri, pertamanya kita nak kena ada satu mindset ataupun satu niat, azam yang telah dipasakkan dalam diri untuk kita mentaati dan memenuhi wahyu perintah yang telah Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mafhumnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Ila akhir ayat, sehingga akhir ayat. Panjang ayat. Tapi untuk dijadikan pelajaran, kita nak tumpukan kepada ayat, pada permulaan ayat 2 dalam surah Al-Ma'idah ini, iaitu Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Apa itu syiar? Syiar itu adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sebagai hamba-Nya laksanakan. Termasuklah syiar dari segi perancangan harta dan pengurusan pusaka, warisan harta Islam. Jadi seperti yang telah disampaikan sebelum-sebelum ini, kita di Malaysia masih lagi dibelenggu dengan harta pusaka beku sebanyak lebih daripada 72 bilion ringgit yang tidak dapat dicairkan, tidak dituntut oleh waris-waris kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Ada 72 bilion, 72 ribu juta, 7290 lepas tu. Lebih daripada itu. Jadi apabila kita masih terbelenggu dengan ini, bila cerita tentang isu ini adalah isu yang melibatkan apa yang telah Allah syariatkan. Yang mana bila cerita tentang pembahagian pusaka, Allah telah sebut secara jelas dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 2, dalam surah An-Nisa ayat 9, ayat 7, ayat 11, dan banyak lagi ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang pembahagian pusaka. Dan itu adalah satu hukum, undang-undang yang Allah tetapkan untuk kita sebagai manusia yang mengabdikan diri kepadanya. Ceritanya ialah, bila ini adalah isu serius, dia bukan nak cerita-cerita je. Bila isu serius, yang paling penting dalam menceritakan isu serius ni ialah menghasilkan tindakan. Sebab kalau sekadar dengar-dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak ada tindakan, maka masihlah terbelenggu dengan hawa nafsu kita yang tak nak ambil tahu tentang isu yang serius ni. Jadi bukan nak ceramah-ceramah saja-saja, tetapi kita nak kena ada satu bentuk perbaikan. Yang mana 72 bilion lebih tu telah terkumpul sejak daripada 65 tahun yang dulu merdeka tu. Tahun ni kita dah merdeka, ulang tahun kemerdekaan kali ke-65 untuk Malaysia. Sejak merdeka tu sampai sekarang terkumpul beku 72 bilion. Adakah tindakan kita hanya membiarkan, ataupun kita usahakan sesuatu lah? Pertamanya, 5 sebab kenapa harta pusaka beku di Malaysia adalah sebab yang pertama, kos pengurusan harta pusaka yang tinggi. Nak urus harta pusaka ni bukannya kita meninggal dunia semalam, hari ni ada waris-waris dia terus boleh pergi buat.
Tak. Bila dia nak pergi buat tu, pertama dia nak kena tentukan siapa yang akan jadi ketuanya, wakil ataupun ketua rombongan lah untuk uruskan harta pusaka ni. Dia nak kena tahu, dia nak kena pergi ke mana untuk uruskan. Adakah kena pergi ke pejabat pusaka kecil, atau ke Mahkamah Tinggi Sivil, ataupun ke Amanah Raya Berhad. Dia kena tahu kategori pusaka yang ditinggalkan tu adakah pusaka besar, pusaka kecil, ataupun pusaka ringkas. Soalannya, adakah waris-waris ni tahu tentang ilmu ini? Adakah sesiapa sahaja boleh menguruskan harta pusaka, ataupun orang-orang yang berkemahiran dan mempunyai ilmu perundangan je yang boleh buat? Jadi bila nak pergi tu pula, keluarkan kos, belanja untuk duit minyak, untuk kumpulkan dokumen, untuk pergi jumpa waris-waris lain, mendapatkan persetujuan dan sebagainya. Yang kedua, sebab harta pusaka beku, sebab tak faham proses undang-undang. Seperti yang disebutkan tadi lah, tak faham proses undang-undang. Ada yang berkemampuan, maka dia pergi mendapatkan perkhidmatan daripada peguam. Yang mana peguam, bila dia dapatkan perkhidmatan, dia mungkin terkejut sebab dia tak tahu proses undang-undang ni. Dia terkejut, rupa-rupanya peguam dia terikat dengan Akta Probate dan Pentadbiran 1959, yang mana peguam boleh charge, boleh mendapatkan tuntutan bayaran perkhidmatan sebanyak maksimum 5% daripada harta pusaka yang ditinggalkan. Kalau harta pusaka yang ditinggalkan berjumlah, campur tanah, campur kereta, campur rumah, semua tu berjumlah 1 juta, 5% tu maksudnya peguam tu boleh tuntut RM50,000 untuk bayaran menguruskan harta pusaka tu. Bayangkan mana waris nak dapatkan duit nak urus RM50,000 macam tu. Itu satu faktor masa lagi. Bukannya setiap hari ni seorang je yang meninggal atas dunia ni di Malaysia. Setiap hari ada beberapa orang meninggal, mungkin berpuluh-puluh. Nak uruskan tu adalah giliran nak kena tunggu di pejabat pusaka ataupun di mahkamah. Makan masa paling tidak 6 bulan ataupun setahun. Ada yang sekarang ni terkumpul sampai 65 tahun ni dah 72 bilion. Kan? Jadi itu antara faktor kenapa harta pusaka beku. Lain kekeliruan tentang wasiat. Ada yang masih beranggapan buat wasiat dah selesai. Buat wasiat waktu hidup, bila meninggal nanti pandai-pandailah waris, wasiat aku dah tinggalkan, kena ikut wasiat. Sebenarnya tidak. Wasiat sebenarnya bukan untuk waris. Rasulullah SAW sendiri telah bersabda bahawa tiada wasiat untuk waris. Kenapa? Sebab waris, hukuman ataupun undang-undang yang tertakluk ke atasnya ialah faraid, bukan wasiat. Jadi kalau ada wasiat dan ada faraid, bila dibentangkan wasiat, ada yang menyampaikan wasiat oleh arwah ni, arwah ada buat wasiat, arwah kata sekian, dalam kalangan waris tu ada yang tak setuju dengan wasiat tersebut, maka wasiat tersebut boleh dibatalkan. Itulah sebab kenapa banyak juga harta pusaka beku. Sebab dia rasa wasiat dah menyelesaikan masalah dia untuk selepas dia meninggal dunia, tapi rupa-rupanya wasiat tu banyak yang batal. Sebab apa? Sebab waris sendiri tak bersetuju dengan wasiat tersebut. Dan itu tertakluk pada undang-undang syariah. Memang Allah benarkan macam tu. Sebab apa? Wajib ke atasnya untuk hukum faraid. Jadi penerangan tentang wasiat boleh dapatkan maklumat lanjut di luar lah. Kita sebenarnya wasiat ni ada had 1/3, dan itu pun kepada bukan waris. Kalau lebih daripada 1/3 pun waris boleh persoalkan. Kemudian ada wasiat pentadbiran wasi, dan selebihnya boleh dapatkan perincian lah, masa kita tak banyak dan nak masuk waktu. Seterusnya waris tak faham hukum faraid, dan yang terakhir lah waris bertelagah. Jadi ini sikit je yang saya dapat sentuh selama dalam 15 minit ni untuk perkongsian, untuk kita sama-sama renung lah. Kita merdeka ni merdeka apa sebenarnya kalau kita masih lagi ada isu tentang syariat yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi kita tanyalah soalan kepada diri sendiri, kalau kita meninggal semalam, waris-waris yang kita tinggalkan hari ini, adakah mereka tahu apa nak buat? Jadi sampai di situ saja untuk kita tanya, merdeka diri, dan untuk kita mengabdi kepada ilahi. Semoga kita dapat kembali kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala.
yang mana hidayah tu telah pun Allah wahyukan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah untuk kita ikut jejak langkahnya seperti yang telah diwahyukan dan ikut seperti bagaimana sunnahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.